Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bertemu kembali dalam siri diskusi Influencer at Japan edisi Perak, dan kali ini anda bersama saya Suzira Zainul Abidin bagi siri kelima 2022. Terima kasih diucapkan kepada penonton yang sedang bersama dengan kita hari ini di Facebook Penerangan Perak Page, dan mohon untuk terus setia sehingga ke penghujung diskusi. Dan jangan lupa untuk like, komen dan share supaya lebih ramai rakan Facebook anda dapat mengikuti siaran langsung pada petang ini. Baik, hari ini 27 April bersamaan 25 Ramadan 1443 Hijrah, dan ini bermakna kurang seminggu sahaja lagi umat Islam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan saya jangkakan kemeriahan Hari Raya tahun ini pasti lebih bermakna selepas 2 tahun kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Dan saya pasti ramai di antara kita yang sedang sibuk membuat persiapan raya. Antaranya membeli barang keperluan diri, keluarga, rumah dan sebagainya. Namun begitu, dalam keterujaan kita menyambut hari raya ini, kadang-kadang menyebabkan kita berlebihan dalam berbelanja. Oleh itu, bertepatan dengan situasi ini, Jabatan Penerangan Negeri Perak hari ini membawakan satu topik yang saya rasa cukup menarik untuk dikongsi bersama penonton, iaitu Raya Dirai, Bajet Dipatuhi. Bukan SOP saja yang perlu dipatuhi, tetapi bajet juga perlu dipatuhi demi kesejahteraan kita. Dan kami di sini berbesar hati dan mengalu-alukan kehadiran tetamu jemputan kita yang akan mengulas dengan lebih lanjut tentang topik kita hari ini. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada Encik Muhammad Syahrul Azmi bin Isha, Penasihat Kewangan dari Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK Ipoh Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan. Apa khabar? Baik, sihat. Okay, baik, selamat berpuasa. Jadi mungkin Encik Syahrul antara yang mula sibuk dengan persiapan raya ni. Ya, betul lah. Kita pun semua sibuk jugalah dalam persiapan raya ni lah. Betul. Baik, sebelum saya mulakan diskusi kita, suka untuk saya kongsikan sedikit latar belakang tetamu kita. Beliau merupakan anak jati Kuala Kangsar dan kini menetap di Batu Gajah, Perak. Mempunyai kelulusan dalam bidang pengajian perniagaan dari UiTM dan telah berkhidmat di AKPK sejak 2015. Baik, dengan kepakaran dan pengalaman beliau dalam bidang ini, pastinya kita dapat banyak ilmu berkaitan topik yang kita hari ini. Baik, seperti mana yang saya katakan awal tadi, Encik Syahrul, keterujaan kita dalam menyambut hari raya ni kadang-kadang menyebabkan kita terbelanja lebih daripada biasa. Kadang-kadang terbelanja pada benda yang tidak sepatutnya pun. Jadi mungkin Encik Syahrul boleh kongsikan kepada penonton kita tips asas berbelanja, terutama ni pada musim perayaan. Silakan. Okay, terima kasih Puan Suzira. Okey. Terima kasih juga saya mengucapkan pada Jabatan Penerangan Perak yang sudi memberi peluang kepada AKPK untuk bersama-sama berkongsi ilmu tentang pengurusan kewangan peribadi di musim perayaan inilah. Dan saya juga seronok jugalah dapat berkongsi juga dengan penonton di Facebook Penerangan Perak Page lah. Kita pun sekarang di hujung Ramadan. So ramai yang sibuk merancang untuk persiapan perayaan. So sambutan hari raya ni tidak sepatutnya untuk kita membebankan kewangan jika kita merancang dengan lebih baiklah. So di sini pihak AKPK ingin berkongsi beberapa tips asas untuk membantu para penonton agar tidak berbelanja dengan lebih pada hari perayaan ini nantikan ini. So kita sebenarnya dah nantikan dah 2 tahun dah. Betul. So yang ini mungkin kita cuba dapat meraihkan dengan lebih baiklah. So tips yang pertama, yang asasnya, yang saya nak kongsikan adalah sepatutnya kita sediakan bajet. So setiap bulan juga, setiap bulan kita ada bajet untuk kita punya aliran tunai. So bajet kita belanja setiap bulan. Tapi untuk menyambut bulan Ramadan ni, untuk menyambut hari raya ni, sepatutnya kita ada satu bajet juga untuk hari raya yang lebih realistik. Lebih realistik. So bajet yang realistik ni adalah bajet yang dicapai dengan sumber yang ada. So kalau kita tengok, kita kena ada sumber yang ada lah. Nanti saya akan ceritakan apa sumber-sumbernya. Tapi janganlah pula kita
menggunakan sumber yang tak ada. Janganlah kita nak meminjam ke, menggunakan kredit ke, ataupun ada pelbagai lagi yang menyediakan untuk kita meminjam. Tapi kalau boleh kita kena sumber yang ada lah. Okey. Okey, bajet ni dia melibatkan satu proses untuk mengenal pasti kedudukan aliran tunai lah. Okey. Ada aliran tunai ni. So aliran tunai ni bermaksud ada aliran duit yang masuk dan ada aliran duit yang keluar. So kalau kita dapat bayangkan ada satu tangki air. So tangki air tu ada air yang masuk dan air yang keluar. So kita kena sediakan air yang masuk tersebut dan kita perlu mengawal air yang keluar. Begitulah juga aliran tunai kita lah. Dalam menyediakan bajet ni untuk hari raya, pertama sekali kita senaraikan sumber aliran tunai, aliran wang yang masuk tu lah. So aliran tu termasuklah kita punya gaji, upah, insentif raya, sumbangan ataupun bantuan lah. Okey. Dalam masa sama juga kita boleh juga menyediakan satu tabung untuk perayaan. Mungkin kita boleh menyimpan mungkin 10 bulan sebelum perayaan tu kita boleh simpan lah, mungkin RM50 dulu, RM100 sebulan. So pada perayaan kita boleh gunakan lah. Okey, keduanya kita kena senaraikan juga aliran keluar. So biasanya aliran keluar untuk kita punya perbelanjaan seperti kita punya beli baju raya, kasut raya, juadah raya, kuih raya, kos pengangkutan kalau kita nak balik kampung, duit raya, dan jangan lupa juga untuk dana kecemasan lah. Kita pun tak tahu apa akan jadi kalau contoh kepada mereka yang akan pulang ke kampung yang jauh-jauh tu, kena jugalah standby dana kecemasan. So kita tak tahu kalau kereta rosak ke apa-apa terjadi pun adalah dana untuk kita gunakan. Dan ingat, kita juga harus berdisiplin lah untuk mematuhi bajet yang kita dah sediakan. So kita dah buat bajet, so kita ikut. Janganlah kita buat bajet kita tak ikut kan. So kita kenalah ikut apa bajet yang kita dah buat dan cuba elak berbelanja lebih daripada perancangan bajet yang asal lah. So ketika membeli jualan pembuka puasa dan juga untuk membeli kita punya keperluan untuk perayaan lah. So kalau kita dah terlebih tu, mungkin akan menjejaskan dompet kita dan boleh juga menjejaskan kesihatan kita. Okey? Okey, baik. Jadi ini bermakna menyediakan bajet itu adalah tip asas berbelanja. Ya, betul. Okey, bagi saya membuat bajet itu tidaklah sesuka mana, dan saya sendiri seorang yang suka membuat bajet sebelum berbelanja. Cuma yang jadi masalahnya untuk kita patuh kepada bajet yang kita dah buat sendiri tu. Betul. Jadi mungkin ada tips yang boleh diguna pakai supaya kita sebagai pembeli ni cenderung untuk berbelanja ikut bajet. Itulah selalunya yang kita jadi permasalahannya lah. Kita dah buat bajet, tapi kita nak ikut bajet tu macam susah. Kadang sukar dengan nak buat. Kadang kita rasa macam kita nak berbelanja lebih. So kat sini saya beri sedikit beberapa tips lah bagaimana kita nak memastikan kita lebih cenderung untuk belanja ikut kita punya bajet lah. Pertama sekali, kita kena buat senarai pembelian. Okey, buat senarai pembelian sebelum kita nak keluar rumah untuk membeli belah. Sediakan satu senarai untuk semua barang yang kita nak beli. Okey, yang pentingnya elak membeli barang yang tidak ada dalam senarai tersebut lah. Okey, dalam senarai tersebut senarai ini dapat membantu kita berbelanja ikut keperluan, bukan kehendak lah. Okay, paling mudah sekarang ni. So kalau kita fokus kepada kita punya keperluan, dia lebih baik lah. Kalau kita belanja ikut keperluan, okey. Kalau kita ikut kehendak, takut nanti kita terlebih untuk kita belanjakan. Okey. Pastikan juga harga barang dan senarai itu selari dengan bajet yang kita dah buat lah. So dekat sini kita perlulah tanya diri, perlu tanya diri 3 soalan sebelum membuat pembelian. Pertama sekali, adakah barang kita nak beli itu adalah satu barang yang perlu? Kemudiannya kita kena tanya, adakah barang kita nak beli tersebut adalah barang yang mampu, dan ada tak alternatif? Yang ketiganya, ada tak alternatif yang lebih murah lah untuk kita beli barang tersebut. Okey. Dan kemudiannya, tips yang keduanya, kita kena jadi satu pengguna yang lebih bijak lah. Okey. Kita perlu buat satu tinjauan dahulu untuk mendapatkan harga dan promosi yang berbaloi dan terbaik. Okey. Tetapi tidak dapat mana lah kita nak buat keputusan belanja tambahan ni untuk membeli barang tak senarai dalam tidak senarai kerana harga yang murah. Okey. Kalau macam contohnya lah, kalau kita pergi berbelanja, tambah macam minggu ni adalah minggu yang terakhir lah untuk kita keluar berbelanja kan. Okey, dan ada pula cuti umum hari Isnin. So masih
ada sempat lagi untuk Nak kita shopping, belanja, nak sempat lagi belanja. kita nak shopping. So kalau kita pergi shopping tu, janganlah sebab perkara tu atau barang tu kita nampak murah, kita beli. Ya. Kalau kita tak rasa perlu, tak apalah, jangan beli. Kalau kita rasa perlu, barulah kita boleh beli. So di sini juga saya boleh cadangkan kita buat pencarian melalui internet yang boleh yang digunakan sebagai satu platform inisiatif untuk pengguna bijaklah supaya kita boleh membanding-bandingkan harga. Sebelum kita nak beli, kita cuba bandingkan, cek dahulu kat internet kan, harga barang tersebut berapa. So kalau soal dekat kedai fizikal berapa. So kat situ kita boleh buat perbandingan harga. So dekat sini juga saya nak kongsi jugalah satu aplikasi price checker. Yang ni under KPDN SEP lah. So boleh yang ni untuk apps ni untuk barang keperluan asas. So macam nak beli barang dapur ke, ayam ke apa semua, boleh tengok dekat mana harga barang yang murah. So kat situ kita boleh bandingkan jugalah. Dan kat sini juga saya nak bagi tips yang berikutnya adalah bukan semua yang kita nak beli, yang kita nak pakai tu adalah yang baru. Okey. Untuk musim perayaan ni tidak semua kelengkapan ataupun persiapan rumah perlu ditukar. Okey. Barang hiasan rumah boleh diguna semula atau disusun agar rumah tersebut nampak baru. Kalau contoh kita buatlah kita susun balik barang yang ada kat rumah tu supaya nampak lebih fresh lah, lebih fresh. So begitu juga dengan baju raya lah. Perabot, pinggan mangkuk, aksesori lah. Kalau rasa kita tak perlu nak pakai yang baru, pakai yang apa yang ada pun dah okey lah. Okay. So sebenarnya tips yang berikutnya adalah guna tunai, bukan kredit. Okey. So kalau boleh, kalau kita berbelanja, kita boleh guna tunai atau debit lah. So kalau debit pun bagus juga, kita boleh track apa yang kita belanjakan untuk mengelakkan beban kewangan selepas raya lah. Okey. Teknik ni juga boleh menghadkan pembelian lah, mengalakkan kita untuk memoniti bajet yang telah dibuat lah. Jika pembelian tersebut perlu menggunakan kad kredit, kita boleh pastikan kita boleh bayar seluruh hutang sebelum cas yang dikenakan lah. So kalau contoh terpaksa juga gunakan kad kredit, nanti bila dah pakai, kita kena bayar balik semua yang kita pakai tu sebelum bank charge. Okey, itu lebih baik lah. So janganlah kita berbelanja lebih dengan kita berhutang. Itu lebih baik lah. Dan akhir sekali, jangan lupa menyimpan jugalah, So once kita dah kita buat bajet tadi, dalam bajet tadi mungkin kita dah letakkan kita punya ada simpanan. So walaupun di musim perayaan ni kita kenalah teruskan kerja tabik menyimpan kita dan cuba berdisiplin dan menabung. Perlu menjadikan satu gaya hidup lah. Okay, tak kira peristiwa dan waktu jugalah. Okay, cuma perlukan sedikit kreativiti dalam perancangan. Kita galakkan menyimpan sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan bulanan. Sediakan payung sebelum hujan, bersedia awal melalui simpanan perayaan untuk memudahkan usaha kita untuk mematuhi kita punya bajet lah. Begitulah Puan. Okey, baik. Jadi saya kira begitu padat tips yang telah dikongsikan sebentar tadi dalam kita berbelanja mengikut bajet. Antaranya boleh kita guna aplikasi Price Catcher untuk bandingkan harga. Okey, dapat dikatakan bahawa bajet itu sangat penting. Jadi boleh Encik Syarul kongsikan apakah kelebihan membuat bajet ni? Okey, kita pun dah buat bajet, kita pun dah ada usaha dah. Macam-macam lah, ada yang boleh pakai kertas, boleh pakai komputer kita gunakan kan. So mesti ada kelebihan dia. So kelebihan dia yang pertama, menyediakan bajet tersebut. So bajet ni membantu kita untuk belanja mengikut kemampuan lah. Okay, so kita buat bajet. Contoh perayaan ni kita dah bajet 1,200. So kita akan belanja dengan amount yang ada tu lah. Okay, kemudiannya apabila belanja kita terkawal, kita masih boleh menyambut perayaan dengan bermakna lah. Kerana hari raya sepatutnya disambut untuk merapatkan hubungan antar keluarga dengan penuh kesederhanaan lah. Dan keduanya, kelebihan kita buat bajet tadi, kita masih ada duit lah selepas raya. Dan kita tidak belanja seluruh gaji yang kita ada untuk raya. Dan kita juga berjaya menghindari beban kewangan selepas raya. Tak adalah lepas raya nanti orang cakap dah lepas raya nanti makan kuih raya je. Ataupun lepas raya nanti kita makan biskut kering saja. Sedap kuih raya. So apabila kita berbelanja dengan berhemah, so tunggakan bayaran pun akan hindarkan. So make sure, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita nak berbelanja ni, kita pastikan kita punya belanja tetap kita punya bayaran pinjaman, bayaran kereta, bayaran rumah kita, kad kredit kita bayar dahululah supaya
kita tak dah menggunakan ansuran bulanan tersebut untuk kita belanjakan dah. Okey. Dan ketenangan minda selepas raya amat penting, agar kegembiraan berhari raya berkekalan lah. Yang penting sekali kita happy masa hari raya tu kan. So kalau kita hari raya tersebut kita tak happy, kita tak tenang minda kita pun tak bermakna jugalah. Diharapkan perkongsian AKPK pada hari ini boleh membantu individu menguasai situasi kewangan dan mencapai keterangan minda hasil daripada penggunaan kredit yang bijak lah. So hopefully semua orang dapat beraya dengan lebih baik dan dapat keterangan minda selepas hari raya lah. Okey, baik. Jadi bajet ini sebenarnya membantu kita berbelanja mengikut kemampuan selain menghindari beban kewangan selepas raya. Jadi patuhilah bajet anda. Baik, kita sebenarnya kian hampir ke penghujung diskusi kita. Mungkin Encik Syahrul ada pesanan akhir kepada penonton berkaitan topik kita hari ini. Silakan. Kita pun dah nak habis dah kita punya program kita. So ada pesanan akhir daripada pihak AKPK. So jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang perusahaan kewangan berhemah, so AKPK ada menyediakan perkhidmatan pendidikan kewangan di atas talian lah, di pautan power.akpk.org.my. So dalam kita punya pautan tersebut, dalam talian tersebut ada banyak modul-modul pendidikan kewangan yang boleh tuan-tuan dan puan-puan belajarlah. Dan pelajaran atas talian ni percuma saja. Selain itu, kita juga boleh membantu peminjam menstrukturkan semula bayaran balik pinjaman kepada penyedia kredit untuk kesesuaian aliran tunai peminjam melalui program pengurusan kredit PPK AKPK lah. So untuk individu dia adalah PPK AKPK. Untuk perusahaan kecil dan sederhana adalah skim penyelesaian pinjaman kecil SPPK. So perkhidmatan untuk saya tegaskan, saya nak bagi tahu kepada penonton-penonton, perkhidmatan AKPK diberi secara percuma kepada semua orang, individu dan PKS lah. So AKPK tak pernah melantik mana-mana ejen untuk menjalankan perkhidmatan AKPK kat luar sana. Kalau ada pihak menyatakan mereka adalah ejen yang boleh membantu AKPK, so dia terus approach tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan perkhidmatan AKPK, mungkin melalui telefon ke, melalui email ke, ataupun dia akan hubungi SMS ke untuk dapat perkhidmatan AKPK. Kalau boleh cuba elakkan, sebab AKPK tak pernah melantik mana-mana ejen, dan ejen tersebut mungkin akan mengenakan cas, dan cas sangat-sangat tinggi. So kalau boleh perkhidmatan AKPK percuma, terus berhubung dengan pihak AKPK lah. So untuk sebarang pertanyaan lanjut dan khidmat nasihat, hubungi terus ke AKPK Cawangan Ipoh. So di sini saya akan kongsikan nombor telefon dia 05 242 8319. So saya ulang sekali lagi, 05 242 8319, atau terus daftar secara atas talian lah di service.akpk.org.my. Untuk sebarang makluman tentang perusahaan kewangan AKPK juga bolehlah, termasuk panduan dan pautan kepada semua perkhidmatan AKPK, anda bolehlah melalui media sosial kami yang rasmi, iaitu di AKPK Official, di Facebook, ada di Instagram juga, di Twitter, dan terbaru ada di TikTok jugalah. So dan dalam kesempatan ini juga AKPK dan saya diri saya jugalah ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam, AKPK sahabat kewangan anda. Baik, terima kasih kepada Encik Syahrul atas perkongsian yang disampaikan. Dan sekali lagi kami di Jabatan Penerangan Negeri Perak ini ingin mengucapkan terima kasih atas kesudian hadir berkongsi ilmu kepada kami. Dan kepada penonton, terima kasih kerana terus setia hingga ke saat ini. Semoga kita dapat memanfaatkan ilmu yang dikongsikan sebaik mungkin. Berbelanjalah secara berhemah, patuhi bajet anda. Dan saya kira sampai di sini saja untuk kali ini. Semoga berjumpa lagi dalam siri akan datang dan pastinya dengan topik yang lebih menarik. Selamat berpuasa dan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Bye.